Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr bermula dari ayat yang ke-61 insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون bukan wa ataina, tu tak panjang. Memang biasa ada panjang wa ataina. Ni tak panjang wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semalam kita cerita tentang kisah pertemuan malaikat dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Nabi Ibrahim didatangi oleh tetamu yang merupakan malaikat, tapi datang dalam bentuk rupa manusia. Dia singgah rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hidangkan makanan, dia tak makan. Lepas tu Nabi Ibrahim rasa takut, sebab kalau dahulu
tetamu datang rumah tak makan ni berarti dia nak keburukan kepada tuan rumah. Tapi malaikat kata jangan takut. Kami ni datang nak bagi tahu berita gembira bahawa kamu akan dapat anak. Kamu akan dapat anak. Jadi dia kata, macam mana aku nak dapat anak? Aku ni dah tua. Lalu malaikat kata, betul ni. Qalu basyarnaka bil haqq. Ayat 55. Sesungguhnya atau kami bagi tahu berita benar ni, berita baik ni benar. Jangan putus asa. Bahasa kita agak betul ni. Betul. Bukan main-main dah. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Kata Nabi Ibrahim, tak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah melainkan dia sesat. Kemudian Nabi Ibrahim tanya, apa cerita datang ni? Jadi malaikat kata, kami ni nak pergi kepada satu kaum yang berbuat dosa, yang mana kami diperintahkan untuk binasakan mereka, kecuali keluarga Nabi Lut saja. Keluarga mereka kami akan selamatkan, kecuali isteri dia, kerana isteri dia telah ditakdirkan dia termasuk dari kalangan mereka yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan. Baik. Quran ni bila dia cerita betul. Semalam saya tengok video Dr. Gary Miller, yang dia ni pengkaji orientalis, orang Kristian yang mengkaji tentang Islam. Akhirnya masuk Islam lah. Cerita lama dia ni, zaman Ahmad Didat lagi, bukan zaman Dr. Zakir Naik, zaman Ahmad Didat. Dia kata antara kelebihan Quran ni dia cabar kita untuk buktikan dia salah. Dan selama dia cabar, semua Quran tu betul. Benda ni tak berlaku dalam kitab Bible. Bible kalau orang cari fakta, orang boleh buat bandingan, ada fakta-fakta dia yang salah dan ada yang betul. Sebab kita tahu Bible ni telah pun diubah. Tapi Quran, bila dia kaji tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kata Nabi Muhammad ni pembohong. Kemudian orang kata Nabi Muhammad ni gila. Dia kata mustahil dia tak akan berkumpul dalam dua orang. Dia gila, dalam masa yang sama dia pembohong. Sama ada dia pembohong atau dia gila. Salah satu. Tak ada orang gila dia suka bohong. Tak ada. Orang suka bohong ni orang cerdik. Orang gila tak reti bohong. Sehinggalah dia kata, dia tengok bila cerita Nabi Ibrahim, cerita anak Nabi Muhammad, itulah Ibrahim mati waktu anak dia umur 2 tahun. Tiba-tiba berlaku gerhana. Dia kata kalau orang gila, dia tak boleh fikir bila orang kata matahari gerhana disebabkan anak Nabi mati. Kalau Nabi ni gila, dia akan mengiyakan saja. Oh iya kot, dia akan kata itu. Kalau dia gila. Kalau dia pembohong, mesti dia ambil advantage. Oh betul lah, memang. Sebab anak aku matilah matahari gerhana. Dia kata tapi tak berlaku macam tu. Sebaliknya Nabi Muhammad marah pula. Dia kata sesungguhnya matahari dan bulan itu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah.
dia tidak gerhana disebabkan kematian seseorang. Okey, disebabkan kematian seseorang. Jadi dia tak gila. Sebab apa? Dia marah pula orang kata gitu. Dan banyaklah bukti-bukti yang dia kata tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tidak gila dan tidak pembohong. Kemudian dia kata Al-Quran ni nak tahu dia, Allah Ta'ala cabar dia, buktikan satu fakta yang salah. Hatta surah turunnya surah Masad, surah cerita Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin watab. Tabbat yada Abi Lahabin watab. Ayat ni turun 10 tahun sebelum kematian Abu Lahab. Abu Lahab mati dalam perang Badar. Ayat tadi turun waktu duduk Mekah lagi, Nabi duduk di Mekah lagi. Jadi Abu Lahab, kalau dia nak kata Nabi Muhammad ni pembohong, cukup dia kata, okey, aku beriman, aku Islam, aku ikut Muhammad. Okey. Dia ada masa lebih kurang 10 tahun untuk buktikan Nabi Muhammad salah. So kalau Nabi Muhammad kata tabbat yada Abi Lahabin watab, tabbat yada Abi Lahabin watab, Abu Lahab cukup kalau dia nak kata Nabi Muhammad tak betul, dia masuk Islam, dia kata okey, Muhammad tak betul, Quran dia tak betul. Sebab apa? Dia kata tabbat yada Abi Lahabin watab, tiba-tiba aku masuk Islam. Jadi Quran tak betul. Tapi tak berlaku lagu tu. Dia tak masuk Islam sampai dia mati. Jadi Quran tetap benar. Quran bagi tahu dia bahawa dia akan mati dalam keadaan kafir 10 tahun sebelum dia mati. Dalam masa 10 tahun tu dia tetap tak dapat hidayah. Ini membuktikan Al-Quran ini kitab yang benar. Dan tak ada satu pun fakta dalam Quran tu dapat disanggah. Okay? Kalau Abu Lahab tu tinggal satu perkataan lah. Kalau dia nak kata Quran ni salah, dia terima. Lalu dia boleh kata Quran tu salah. Tapi tak berlaku gitu. Jadi Al-Quran ni benar kerana dia adalah kitabullah. Mereka kata lagi Nabi Muhammad ni datang bawa Quran sihir. Syaitan. Dia ambil ilmu daripada syaitan. Sebab memang mereka tahu dalam Quran ni ada ilmu, ada knowledge, ada yang sesuatu perkara yang tidak dicapai oleh manusia. Apatah lagi orang Arab pada masa tu. Jadi dia kata Nabi Muhammad ni ambil daripada orang lain. Orang lain tu siapa? Dia kata syaitan. Tapi bila buka Quran, setiap kali baca Quran, Al-Quran sendiri kata, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu baca Quran, berlindunglah daripada syaitan yang direjam. Tapi logik ke? Syaitan ajar Nabi Muhammad Quran, setiap kali baca berlindung dengan Allah daripada syaitan. Maka tak logik. Akhir sekali Dr. Gary Miller tu masuk Islam. Alhamdulillah dia beberapa waktu lepas daripada tu dia masuk Islam. Baik, jadi Quran ni bagi tahu kepada kita cerita-cerita yang benar. Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Lut. Okey, Nabi Lut. Falamma jaa ala lutinil mursalun. Selepas dia jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam, dia pergi jumpa dengan Nabi Lut. Qala innakum qaumun munkarun. Okey. Maka apabila malaikat itu datang kepada kaum Nabi Lut, Nabi Lut berkata, sesungguhnya
kamu ni satu kaum yang tidak dikenali serta yang tidak diketahui baiknya kedatangan kamu. Jadi Nabi Lut pun heranlah. Kamu ni siapa? Datang dengan rupa yang handsome. Rijalun hisan, syababun hisanul wujuh. Disebut dia datang dalam gambaran pemuda yang handsome. Yang handsome. Orang kaum Nabi Lut, dia tak boleh tengoklah orang lelaki handsome ni. Lelaki handsome ni tak boleh tengok. Jadi Nabi Lut kata, kamu ni siapa? Mungkarun. Mungkar ni yang diingkari, yang tidak dikenali. Okey. Qala innakum qaumun munkarun. Qalu, mereka kata, bal ji'naka bil haqq bima kanu fihi yamtarun. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Sesungguhnya kami datang, bahkan kami datang kepadamu membawa apa yang mereka ragukan, iaitu azab. Apa yang mereka ragu-ragukan. Jadi malaikat kata, kami ni bawa sesuatu yang mereka ragu, iaitulah azab. Mereka ragu tentang azab, kami datang nak turunkan azab ke atas mereka. Fa asri bi ahlika wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Kami membawa kepadamu perkara yang benar tentang kebinasaan mereka, dan kami juga adalah orang-orang yang benar. Okay. Kami juga orang-orang yang benar. Yang inilah yang Allah Ta'ala sebut di awal surah Al-Hijr. Bila orang mendustakan Nabi Muhammad, dia kata, kalau Nabi Muhammad ni betul, biar malaikat yang bawa turun Al-Quran. Tapi Allah Ta'ala kata, ma nunazzilul malaikata illa bil haqq. Kami tidak turunkan malaikat kecuali dengan kebenaran. Kebenaran apa? Kalau dah turun malaikat, azablah turun. Habislah. Tanda awal. Kalau malaikat turun, habislah. Kalau manusia dihantar kepada kamu, okey. Tapi kalau dah malaikat turun, habis. Jadi jangan harap kamu ni nak tunggu malaikat turun baru nak beriman. Kalau dah malaikat turun, tak ada masa dah nak beriman. Itu tandanya malaikat datang bawa azab. Sebab bila dah turun malaikat tu, tak ada adalah ujian Allah ke atas kamu nak beriman ataupun tidak. Kalau dah turun malaikat, semua orang beriman. Orang semua tahulah kebenaran tu. Tapi mereka tak, mereka tunggu. Dia kata tunggulah. Kalau betul kamu ni Rasul, bawa malaikat, turunkan malaikat. Dan bila turun sungguh, habis. Inilah dia. Samalah relate, kaitan ayat di awal surah Al-Hijr, ayat nombor berapa? Ayat ke-8. Okay. Ayat ke-7 dan ayat ke-8. Di mana setelah mereka kata Nabi ni gila, kalau kamu betul, maka kenapa tidak turun malaikat bersama kamu? Kan ayat ke-7 tu. In kunta minas sadiqin, kalau kamu betul, kenapa tak turun malaikat bersama kamu? Ayat ke-8 kata, kalau tidaklah kami turunkan malaikat kecuali bil haqqi. Bil haqq di sini dengan kebenaran, iaitulah dengan azab. Dalam ayat yang ke
apa 64 ini, dia kata kami membawa perkara wa atainaka bil haqqi. Perkataan Arabnya apa? Al-haq, kebenaran. Benar di sini ialah azab. Okay. Wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kami orang yang benar. Kemudian fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail, Allah perintahkan kepada mereka melalui malaikat, bawalah pergi keluargamu pada waktu malam, serta ikutlah di belakang mereka. Okay. Ikutlah di belakang mereka. Makna ikut di belakang mereka ni maksud apa? Dia yang last. Keluarga jalan dulu. Nabi Lut yang last sekali. Okay. Dia perintahkan keluar pada waktu malam dan penghujung malam. Tengah malam tu, dekat-dekat subuh, keluar. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Sebahagian malam keluar. Wattabi' adbarahum, dan ikutilah belakang mereka. Mana Nabi Lut di belakang mereka supaya menjaga mereka. Tengok, kaum di depan, dia di belakang. Okay. Dan Nabi SAW disebut begitulah Nabi berjalan waktu nak pergi perang ke apa, Nabi akan di belakang. Okay. Tapi sampai di medan perang, Nabi di depan. Pasal apa? Nabi nak jaga. Wala yaltafit minkum ahadun, dan janganlah seorang daripada kamu berpaling ke belakang. Ai idza sami'tumus sayhata bil qaum fala taltafitu ilaihim wa dharuhum fima halla bihim minal azabi wan nakal. Jangan berpaling walaupun dia mendengar bunyi teriakan. Sebab apa? Sebab jarak dia keluar, antara masa dia keluar dengan masa azab tu sangat dekat. Bila dia keluar di waktu malam, penghujung malam, masuk je subuh, azab turun. Sehingga Allah Ta'ala kata, jangan paling ke belakang, jalan terus. Berarti dia dengar bunyi azab yang dikenakan. Dan tuman ke apa, kaum mereka ni diangkat ke langit, kemudian dihempak ke bumi. Allah Ta'ala kata, jangan pesan, jangan tengok belakang pun. Wamdu haitsu tu'marun, dan pergilah terus ke arah yang diperintahkan kamu menujunya. Okey. Ka'annahu kana ma'ahum man yahdihim sabil. Seakan-akan bersama mereka siapa yang menunjukkan jalan. Maka mereka pun pergi dipimpin sampai ke tempat yang selamat. Sampai ke tempat yang selamat. Dahsyat kalau dengar tu pun, berat. Kemudian wa qadaina ilaihi dzalikal amra anna dabira haula'i maqtu'un musbihin, dan kami wahyukan kepadanya tentang kesudahan perkara itu, mereka akan dibinasakan waktu pagi sehingga mereka punah ranah dan terputus keturunannya. Terputus keturunannya.
Sebab waktu subuh lah mereka diazab dan sangat dekat dengan waktu mereka keluar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut inna mau'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Janji mereka waktu subuh. Dan subuh tu dekat dah. Subuh tu dah dekat. Dia keluar dalam keadaan dia dengar bunyi azab yang menimpa, tapi Allah Ta'ala tak bagi dia berpaling. Pergi jalan. Jangan paling, jangan pelan jalan. Dahsyat kalau zaman kita ni boleh rasalah lagu mana dengan cerita tu menunjukkan betapa hampirnya mereka dengan azab. Macam orang selamat gempa bumi tak? Tak. Jangan bertoleh belakang, lari. Gempa bumi duduk belakang dah ni, ataupun tsunami. Tak, lari. Jangan tengok belakang. Hampirnya azab dengan mereka. Baik. Wa jaa ahlul madinati yastabshirun. Dan telah datang penduduk negeri bandar itu dengan gembira. Ini Allah Ta'ala flashback balik. Macam mana kisah malaikat tu sampai ke kaum Nabi Lut. Bila kaum Nabi Lut sampai, bila malaikat tu sampai, maka dikhabarkan, ada orang bagi tahu kepada penduduk Sadum ni akan kedatangan malaikat. Bahawa ada malaikat yang handsome, ada syabab pemuda yang handsome datang ke rumah Nabi Lut. Maka datanglah penduduk negeri. Penduduk kaum. Siapa yang bagi tahu kepada penduduk bahawa ada orang datang? Isteri Nabi Lut. Dia yang bagi tahu. Dan sebab itulah dia ditinggalkan. Okey, mereka datang dengan gembira. Nabi Lut kata, sesungguhnya mereka ini tetamuku. Janganlah kamu buat aku malu. Okey. Wa jaa ahlul madinati yastabshirun. Qala inna haula'i dhaifi fala tafdahun. Jangan buat aku malu. Ni tetamu aku ni. Okey. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wala tukhzun, jangan kamu hinakan daku. Okey. Hinakan daku. Wa hakadha innama qalahu lahum qabla an ya'lama annahum rusulullah. Dia Nabi Lut kata begini sebelum dia tahu bahawa yang datang itu malaikat. Dia mula-mula pun dia ingat orang lah. Sebab dia orang tu datang minta dengan dia. Nabi Lut kata, jangan malu aku, ni tetamu aku. Dia kata macam tu sebelum dia tahu itu adalah malaikat Allah. Okey. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu jangan menerima sebarang tetamu dari orang ramai atau memberi perlindungan kepada mereka. Ai awamanan nun nahaynaka an tadhifa aba ahada. Bukankah kami dah larang kamu untuk menerima tetamu? Okey. Untuk menerima tetamu. Sebaliknya Nabi Lut tawarkan kepada mereka, kalau kamu nak ni kahwinilah isteri
anak-anak aku nak kahwin lah. Nabi Lut tawarkan ataupun Nabi Lut kata supaya mereka ni mengahwini wanita. Tapi mereka menolaknya. Dan berlakulah tawar-menawar antara Nabi Lut dengan kaumnya, sehinggalah Allah binasakan kaum Sadum. Yang ni kita sambung bacaan pada besok. Ayat yang ke-71. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.